Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk bab 6 lagi lah, sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Apa yang kita bincangkan hari ini adalah sokongan, pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Kita dah tengok sebelum ni haiwan, pertumbuhan dan pergerakan haiwan. Kita dah tengok pertumbuhan dan kestabilan manusia, tulang-tulang, otot-otot dan sebagainya kemarin. Dan ini kita nak tengok dalam tumbuhan, macam mana tumbuhan itu disokong, pertumbuhan dia dan kestabilan bagi satu-satu jenis tumbuhan tu. Setiap tumbuhan ada pelbagai jenis cara pertumbuhan dia, pembiakan dia, pembesaran dia. Ya. Baik. Apa hasil pembelajaran kita hari ini? Hasil pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. Yang kedua, menentukan usia tumbuhan berkayu. Yang ketiga, menghubungkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Dan yang terakhir, menjalankan eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan-tumbuhan. Eksperimen ni kita tak buat lah. Kita cuba tengok teori je lah. Sebab kita di PKP ni tak boleh lah nak buat eksperimen. Baik. Sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Apa dia? Sokongan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Itu maksud sokongan. Sokongan bagi tumbuhan tu nak bagi dia tegak supaya dia dapat cahaya matahari. Yang kedua, sistem sokongan memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Itu pentingnya sokongan bagi pokok, supaya dia ada daun yang boleh terdedah pada cahaya matahari dan boleh buat proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni kamu faham dah, dia proses untuk membuat makanan bagi tumbuhan tu sendiri. Dan yang ketiga, tumbuhan juga perlu menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Setiap jenis pokok tu dia ada sokongan dia supaya dia boleh tampung pokok tu sendiri, tumbuhan dia. Dan juga sediakan kekuatan. Sebab apa? Sebab bila hujan lebat ke, angin ribut ke, dia boleh bertahan. Kalau dia tak cukup bertahan, dia akan tumbang. Dan tumbang matilah. Itu sokongan bagi pertumbuhan. Sokongan utama bagi tumbuhan adalah batang dan akar. Batang tumbuhan menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, bunga dan buah. Tengok betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Tuhan cipta batang pokok tu, dia kena sokong apa? Sokong batang pokok sendiri. Berat batang sendiri dah kena sokong dah. Kena juga sokong berat daun, bunga. Kalau dia ada buah pula, cuba kita fikir tengok pokok durian. Satu pokok durian tu dia boleh berbuah sehingga beratus-ratus buah dekat atas. Waktu dia kering kita tak nampak buah kan, tapi bila masa sampai musim buah macam sekarang, buah banyak beratus-ratus biji. Macam mana tumbuhan tu boleh sokong dia, sokong buah, berat buah tu kan, sebiji sampai 2 kilo 3 kilo kan. Sebab tu batang tumbuhan tu penting. Batang tumbuhan tu kena kuat dan besar. Akar memberi sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Akar pokok pula dia cengkam tanah. Dia umpama macam kaki kita pijak saja, tapi akar ni dia cengkam, dia masuk dalam tanah, dia akan mencengkam tanah. Sebab tu akar ni penting. Supaya apa? Supaya dia umpama macam kaki manusia, tapi kaki manusia dia pijak. Akar ni dia mencengkam tanah supaya dia tidak tumbang. Dan ada sesetengah tumbuhan juga mempunyai akar di atas tanah untuk memberikan sokongan kepada tumbuhan. Ada tumbuhan pula akar jenis timbui. Tak kata timbui kan? Kat tanah. So, kita akan tengok pokok-pokok tu lah, tumbuhan-tumbuhan tu. Baik. Sistem sokongan tumbuhan darat. Kita tengok dulu tumbuhan darat. Tengok, kalau kita tengok gambar kat sini, ada satu jenis pokok yang tinggi kat atas, yang nampak timbul akar dia. Ada jenis tumbuhan kita nampak daun dan batang-batang dia lembut je, akar dia pun kita tak nampak. Kita cuba tengok. Tumbuhan-tumbuhan daratan boleh dibahagikan kepada, yang pertama tumbuhan berkayu, yang kedua tumbuhan herba tidak berkayu. Kita tengok tumbuhan satu jenis berkayu, yang kedua tumbuhan tak berkayu. Baik. Tumbuhan berkayu. Tengok buah moktan nampak merah geram musim buah ni. Ni musim bunga sakura, dia dah start warna kuning, merah, pink semua dah kan. Ni adalah jenis tumbuhan berkayu. Tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi seperti pokok rambutan dan pokok angsana. Ni pokok angsana ni. Ini pokok rambutan, pokok durian ke, macam tu lah. Dia tinggi dan besar. Kalau kat tuba pokok getah, pokok
apa jenis pokok yang besar dan tinggi. Okey, sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Okey. Biasanya pokok yang berkayu ni dia keras, dia kuat dan tegar. Tegar ni tegak mah kemah. Okey. Keras, kuat dan tegar. Tisu ini dibina daripada lignin, iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Okey, tisu-tisu ni Allah jadikan dia daripada lignin. Itu iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras. Bahan yang dalam batang pokok tu dia keras, tu dia tegar tu maksud dia kemas lah, dia tegak elok gitu. Okey. Bagi tumbuhan tak berkayu pula. Tumbuhan tak berkayu bergantung pada air dalam sel batang untuk sokongan. Biasanya tumbuhan tak berkayu ni batang dia lembut. Bila batang lembut sebab apa? Sebab dia ada ayak. Contoh batang pisang kan. Bila kita potong, dia tak ada batang kayu tau, tapi dia ada ayak dalam batang dia, sel batang dia, supaya dia sokongan. Lagi banyak ayak, lagi tegak, lagi kemas. Okay. Tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Kesegahan sel ni maksudnya sel tu bila dia cukup ayak, dia akan segah. Segah ni maksudnya dia segar, dia kemas. Dia ayak tu padat dalam batang dia. Jadi dia akan kemas lah, dia akan tersokong, boleh menegak kat atas. Okey, batang tumbuhan tidak berkayu adalah lembut dan layu jika kekurangan air. Sebab tu kalau kamu tengok pokok-pokok yang jenis batang lembut ni, bila musim kemarau dia akan layu. Sebab apa? Sebab ayak dia kurang. Bila ayak cukup, pokok tu akan naik cantik, daun dia hijau je, pokok pisang kan. Pokok biasanya pokok herba yang kita tanam kat rumah tu, pokok pucuk-pucuk dalam wajah jenis batang yang lembut-lembut kan. Jenis macam tu. Okey, biasanya bila ayak kurang dia akan kecut. Okey, dia kecut dan dia akan lembut. Okey, tu maksud tumbuhan tak berkayu. Macam mana tumbuhan tak berkayu tu mendapat sokongan? Dia mementingkan air. Bila ayak ni cukup, dia akan segah. Bila segah sel dia, sokongan ni akan cantik. Okey, struktur khas tumbuhan. Okey, kita tengok sini ya, berakar. Ni akar di tanah. Ni akar jenis salur paut. Okey, kita tengok dulu satu-satu. Sesetengah tumbuhan membentuk struktur khas untuk memberi sokongan tambahan atau untuk memanjat pada sokongan lain untuk memperoleh cahaya matahari. Okey. Setiap tumbuhan tu dia ada jenis-jenis sokongan tertentu. Okey. Okey. Dia ada jenis akar berbanir, ni akar besar ni, dan juga ada jenis akar yang memanjat. Okay, kita tengok. Okey, sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu adalah seperti akar banir, akar sokong dan akar jangkang. Okey, ada akar banir, akar sokong dan akar jangkang. Kita tengok satu-satu. Okey, ni tumbuhan berkayu. Bagi tumbuhan tak berkayu pula, dia jenis sulur paut, akar cengkam dan juga batang berongga. Okey. Kalau sokongan bagi akar berkayu, dia ada tumbuhan berkayu, dia akar banir, akar sokong atau akar jangkang. Kalau tak berkayu, dia ada sulur paut, okey, akar cengkam dan batang berongga. Okey, kita tengok akar banir. Tengok akar banir. Nampak tak akar banir? Ini contoh gambar akar banir. Okey. Akar banir terdapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian, pokok angsana, pokok moktan kan, rambutan, pokok getah. Tu jenis-jenis pokok yang akar banir, yang tegak, yang besar, yang tinggi. Tu jenis akar banir. Boleh nampak bentuk akar banir. Okey. Kalau akar sokong, okey. Akar sokong adalah akar-akar yang tumbuh daripada batang atau tahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Ni tengok akar jenis macam ni. Kalau kamu tengok pokok macam mana dia akar tu dia daripada batang, dia akan keluar satu lagi. Akar batang daripada dahan tu dia akan turun lagi ke tanah. Jadi akar lain pula. Untuk sokong tumbuhan tu. Tengok, kalau tengok batang ni dahan dia. Pokok utama dia yang lain, yang batang utama lain, tapi dia akan keluar dekat batang-batang tu, akan keluar batang terus ke bawah pula. Okay? Dia ada akar yang terus ke bawah daripada batang dia sendiri. Jadi dia akan sokong. Okay? Dia akan sokong pokok ni. Ni bukan macam kita kata lagi satu lagi yang kalau kat tumbuh tu pokok yang buat rumah tu kan. Saya kita tengok okay. Biasanya pokok banyan, pokok pandan dan pokok ara. Ni pokok yang ada akar sokong. Okey. Yang ketiga, akar jangkang ni. Yang saya cakap ni kat tubuh banyak kan. Ini akar jangkang, ini bukan akar sokong. Okey, akar jangkang ni menyokong pokok bakau. Ya, pokok bakau nak sebut yang hidup dalam kawasan paya. Sebab dalam ni dia berayak, jadi Allah jadikan dia jenis akar jangkang yang sesuai bila waktu ayak surut dan sesuai pada waktu ayak
yang pasang. Jadi akak-akak ni membolehkan dia mencengkam dalam kawasan berpaya macam ni. Okey, dan dia boleh tegak ke atas untuk mendapatkan matahari. Okey, faham noh? Tiga ni akar banir, akar sokong dan akar jangkang bagi tumbuhan berkayu sahaja. Okey, cuba tengok tumbuhan herba, sulur paut. Okey, yang pertama sulur paut. Sulur paut ialah struktur halus yang berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Ini kalau kamu tengok pokok kacang panjang, timun, kacang botol. Yang ni dia jenis ada selur paut. Sebab dia jenis yang tak berkayu. Bila tak berkayu dia lembut. Bila lembut dia kena ada akar macam ni supaya dia boleh memanjat pokok tu naik tinggi untuk dapatkan cahaya matahari. Okey, selur paut ada pada pokok timun, peria dan labu. Okey. Kalau kamu tanam pokok-pokok macam ni, kamu akan nampak lah macam mana dia akan melilit-lilit tu. Okey, baik. Akar cengkam pula. Akar cengkam mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Ni, kalau kamu tengok gambar ni, pokok duit-duit ni, dia ada akar. Akar dia jenis ikat pada pokok lain. Supaya dia dapat sokongan untuk memanjat naik ke atas, mendapatkan cahaya matahari. Okey, pokok akar cengkam terdapat ada pokok orkid, pokok duit-duit. Pokok duit-duit ni macam ni lah. Dia ada akar yang halus tapi akar tu dia mencengkam pada pokok lain. Tu maksud dia. Dia berbeza dengan akar jangkang tau. Akar jangkang dia kat ke tanah. Akar cengkam ni jenis banyak daun tu. Sulur paut jenis akar tu nampak panjang. Ni dia setiap daun-daun ni bawah dia ada akar. Dan akar tu mengikat pada pokok lain. Tu nama dia akar cengkam. Okey, kita tengok pula pada tumbuhan akuatik. Tadi kita tengok pada tumbuhan darat, dia ada dua selur akar pokok berkayu dan pokok tak berkayu. Ni kita tengok tumbuhan akuatik. Okey, tumbuhan akuatik adalah tidak mempunyai tisu berkayu untuk kesokongan seperti tumbuhan darat. Okey, kita kena tahu tumbuhan akuatik dia tak ada tisu berkayu. Okey. Tumbuhan akuatik mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Okey. Tumbuhan akuatik ni dia dapat sokongan utama dia daripada daya apungannya. Okey, yang mana terapung tu lah dia ada sokongan utama dia. Okey, selain itu, tumbuhan akuatik juga mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu arenkima. Okey, tumbuhan ni dia ada batang dan tisu yang mempunyai tisu arenkima. Tisu arenkima tu apa? Tisu arenkima itu terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Okey, supaya dia terapung. Okey, tisu arenkima ni dia ada sel yang berdinding nipis. Dia ada ruang-ruang udara supaya dia terapung bagi tumbuhan akuatik. Tu Allah jadikan hebat tu tumbuhan tu. Ada jenis tenggelam, ada jenis terapung. Bila terapung ni Tuhan jadikan dia tisu pula. Supaya dalam tisu tu ada ruang-ruang udara, boleh terapung lah. Okay. Kita tengok gambar-gambar ni kan. Ni teratai. Ni buah teratai ni. Ada keladi bunting. Okay. Tumbuhan akuatik. Keapungan tumbuhan dibantu dengan adanya ruang-ruang udara ni. Okay. Tadi dalam tisu arenkima kan. Bagi setengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar. Okey, bagi menambah daya apungan seperti pokok keladi bunting dan teratai. Okey, dia ada batang-batang pula yang berongga dan besar. Batang dia besar dan berongga. Bila batang besar dan berongga, jadi dia berongga tu maksudnya dia ada ruang udara lah. So dia boleh terapung. Allah jadikan hebat kan? Masya-Allah, hebat. Okey, itulah nama dia tumbuhan akuatik. Okey. Bila kita dah belajar pasal tumbuhan berkayu tadi ni, kita nak tahu juga macam mana orang yang kerja perhutanan kan, forest, untuk tentukan usia tumbuhan berkayu. Sebab kalau kamu tengok, setiap tahun 2 tahun tak silap saya dekat tubar tu dia ambil batang kayu dekat pokok getah dekat tu kan, selat kan. Bila kamu tengok mesti dia ada usia tertentu yang boleh ditebang. Okey, jadi kita nak tengok macam mana orang tentukan usia tumbuhan berkayu. Kita duduk dengar kes balak. Pasal apa kes balak tu boleh berlaku? Sebab pokok tu dah matang untuk ditebang. Bila macam nak tahu usia matang, dia akan ukur lah. Okey, ni kita nak tengok macam mana cara penentuan usia dia. Okey, terdapat beberapa cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey, cara yang paling biasa adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan yang ada dalam batang tumbuhan. Okey, biasanya dia akan kira gelang pertumbuhan yang ada dalam batang tumbuhan. Kamu tengok tu nampak gelang. Bulat tu dia boleh kira beberapa tahun lah. Sekejap kita tengok. Okey, cara yang pertama, pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang. Tebang luar pokok tu. Pokok dipotong merentasi batang seperti pada gambar foto. Dia akan potong tu dengan
belah lah, dia akan potong merentas. Sebatang tu dia akan potong bahagian kan, sebatang tu. Kemudian dia akan kira berapa gelang dia yang terdapat pada pokok. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, satu gelang mewakili 1 tahun. Kalau kira dia ada berapa gelang? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kira sampai habis gelang. Bila kita kira cukup gelang dia, kita boleh tahu berapa puluh tahun dah pokok ni, berapa tahun dah pokok ni. Kalau lagi sikit gelang dia, lagi sikit dah tahun dia hidup. Lagi banyak gelang dia, lagi lama lah dia hidup. Faham tak? Tu kau tengok pokok balok besar-besar tu, besar 3 pemeluk, 4 pemeluk, kau tengok gelang dia, kadang-kadang sampai beratus, maksud beratus tahun dah pokok tu hidup. Dan ditebang lah. Okay. Atau kalau pokok tu tak ditebang. Okay. Pokok yang tidak tebang tapi dikorek menggunakan gerudi khas. Okay. Mata gerudi, pokok digerudi sehingga 75 peratus mata gerudi atas separuh ukur lilit pokok tu. Mata gerudi dikeluarkan dan gelang pertumbuhan dikira. Cara ini menyelamatkan pokok daripada ditebang. Kadang-kadang pokok di hutan simpan, okey, hutan simpan, dia takkan nak tebang kalau orang hutan simpan kan. Jadi dia takkan tebang lah. Bila tak tebang, dia akan guna satu gerudi. Gerudi hanya untuk ukur tahun saja. So dia akan gerudi pokok ni masuk. Okey, bila dah gerudi masuk, dia akan kira okey berapa banyak mata gerudi tu masuk. Kemudian dia kira lah berapa adalah secara pengiraan jarak setiap gerudi tu, dia akan kira beberapa tahun. Okey, lagi dalam gerudi tu masuk, lagi lama lah pokok tu hidup. Faham tak? Okay, lagi dalam gerudi tu masuk ke dalam untuk sampai setengah daripada pokok tu kan. Separuh ukur lilit pokok tu, dia akan baru dapat dia punya tahun dia berapa. Okey. Okey, baik. Menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okay, kita nak tengok. First, hubung kait dia, sistem sokongan dan kestabilan. Okay, adakah pokok yang besar dia lebih stabil ataupun pokok kecil lebih stabil? Itulah kita tengok. Sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Okay, apa-apa pokok pun kalau dia tak mudah tumbang, dia stabil. Kalau dia mudah tumbang, tak stabil. Walaupun pokok tu besar tapi tak stabil, pegang tu goyang-goyang. Bila pegang goyang-goyang tu, dia tak stabil. Kadang kan pokok macam pokok yang dah nak cabut akak dia kan, kena ribut ke apa, dia dah mula goyang, tu dah mula tak stabil. Okay, bila tak stabil, maksudnya dia sokongan tak bagus. Okay. Kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan kelainan tapak. Okay, lagi pokok tu rendang, maksudnya lagi rendang dan lagi besar tapak dia, besar dia punya akar banir dia, besar akar sokongan dia, lagi dia stabil. Kalau tengok pokok besar-besar, pokok macam meranti cengal, dia punya batang dia besar, okay, dan dia punya akar dia pun buka sampai bermeter-meter. Okay, akar banir dia. Okay, lagi dia tinggi, dia besar dan dia tegak pokok tu. Kalau dia tinggi, batang dia besar, insya-Allah dia akan stabil. Tapi kalau dia tinggi, akar dia kecil, dia halus je, batang dia pun halus, bahaya. Sebab tu kalau tengok orang kampung, dia takut bila pokok tu halus naik, bukan halus dia tinggi memanjang ke atas, akar tak besar mana, dia takut nak tebang kan. Sebab apa? Takut timpa rumah, sebab dia kurang stabil. Okay, sebab apa? Sebab pusat graviti dia makin tinggi. Lagi tinggi pokok tu, lagi kurang tinggi pusat graviti. Bila lagi tinggi pusat graviti, lagi lah rendah kestabilannya. Okey, lepas tu kalau akar dia pula kecil ataupun batang dia kecil, nanti dia punya kesusahan tapak pun kecil, lagilah rendah dia punya kestabilan dia. Faham kan? Sama lah macam kita pun. Kita kalau kita rendah, kita makin tinggi, kemudian kurus pula, dia tak berapa nak stabil, nak lari pun macam nak jatuh. Okey, baik. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Maksudnya lagi pokok tu tegak, besar, lagi rendah pusat graviti dia, lagi stabil pokok tu. Okay, so saya harap kamu boleh faham apa yang kita bincangkan hari ni. Okay, kita bincang dah dua jenis tumbuhan yang berkayu dan tak yang berkayu dan tak berkayu. Yang berkayu ni ada di darat, dan tumbuhan akuatik dia guna Dia guna sel arenkima untuk dia terapung. Okay, dia guna batangnya berongga. Okay, itu dalam bagi pokok keladi bunting kan. Okay, kita belajar dalam akar akar banir, akar sokong, akar jangkang untuk pokok yang
berbatang kayu. Dan kalau pokok yang tak berkayu, dia ada apa? Akar cengkam, okey, dan juga sulur paut. Okey. Dan pokok yang tak berkayu ni disokong dengan batang yang berair. Maksudnya dah ada air dalam batang dia. Berbanding pokok yang berkayu, batang dia ada batang kayu yang tegar, kuat dan kemas. Maksudnya tu. Okey. So saya harap kamu boleh faham. Benda ni mudah saja, kita baca, tengok balik kamu akan faham lah. Okey, baik. Saya rasa itu saja perbincangan kita hari ni. Saya harapkan kamu boleh faham. Sebarang ketidakfahaman boleh tanya saya lepas ni lah. Baik, jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.